satu manusia famous lah. Sebab Nabi akan kahwin dengan adik dia, namanya Zainab binti Jahash. Dan ada seorang lagi perempuan namanya Hamnah binti Jahash. Hamnah ini siapa? Isteri kepada Mus'ab ibnu Umair. Bagi siapa yang pernah dengar, dia akan boleh appreciate lah. Tak pernah, no problem, relax dulu. Kita tengah belajar slow and steady, okay? Just for your information, the first case of murtad in Islam ialah Ubaidillah ibnu Jahash. Ada orang cuba nak deny, cuba nak try say it's not, all that. But according to history, the first murtad is Abdullah ibnu Jahash. Dia si Abdullah is Ubaidillah, sorry. Dia Hanif. Dia ikut ajaran lurus. Dia ikut ajaran Kristian asal lah. Dan dia akan kahwin dengan Ummu Habibah, Ramlah binti Abu Sufyan. Not ringing any bell. Abu Sufyan kenal. Ramlah anak dia. Dan Ummu Habibah ialah dia punya kunyah. So dia anak kepada Abu Sufyan. Okay. Siapa lagi Ummu Habibah yang you kenal ni? Who is she? Dia isteri Rasulullah. But sekarang Ummu Habibah is married to Ubaidillah. And then they will do the first pilgrimage. Hijrah pertama ke mana sebenarnya? Yes, sebenarnya hijrah pertama Habasyah, hijrah kedua Habasyah. Tahun 5 kenabian, kan kita dah boleh bayang sekarang. Saya dah buat dah timeline tu. Lepas ni saya akan lukis sekali lagi. Tahun 5 kenabian, first hijrah tu Habasyah, iaitu Ethiopia, an African country. Hijrah kedua tahun 6 kenabian, another same hijrah but more people. For your information, Ubaidillah and Ummu Habibah is one of orang yang pergi hijrah ke Habasyah. Problem dekat Habasyah ni, tahu kan cerita Najasyi ni? Dekat Habasyah, agamanya ialah Kristian. Bila Ubaidillah duduk dekat kalangan orang Kristian, walaupun bahasanya lain, budayanya lain, tetapi agamanya sama dengan dia agama dulu. Sekarang dia dah Islam dah ni. Tapi bila dia join dengan mereka, dia rasa affinity, dia rasa kerapatan dengan orang Kristian lebih. Maka mengikut sejarahnya, Ubaidillah akan murtad. Dan lepas dia murtad, dia mati pula. Dia akan mati di Habasyah. Dan Ummu Habibah akan tinggal tidak bersuami lah. Nabi Muhammad akan hantar proposal kepada Ummu Habibah melalui Najasyi. Dan Nabi akan kahwin dengan Ummu Habibah. Pendek cerita lah. So at least you know, if people ask you the first case of murtad, most probably 90%, sebab sejarah ni kita boleh be very sure. Faham tak? It's not easy tau. Kan sebab ni cerita orang dulu. Kita nak verify dengan siapa? Nak tanya siapa? Ubaidillah dah mati. So I can say 90% I'm sure, according to all the sejarah yang ada, perkara ni berlaku lah. So the first case of murtad ialah Ubaidillah ibnu Jahash. Clear? Alright, Alhamdulillah. Ya, waktu kat sana Kristiannya ialah Kristian Nabi Isa anak Tuhan. Dekat Habasyah, it was not the old Christian, but they are adopting the Roman punya Christian. Good question. Dah, yang Zaid ibn Amr tu tak payah cakap lah. Cakap pasal Osman ibn Huwairith pun tak payah. Those are the 4 people. Pasal tak nama-nama tu? Ada 4 people yang saya nak cerita tentang Khunafa of Mekah. Okay, so wahyu pertama dah dapat. Nabi dah dapat sedikit penerangan daripada Warakah ibn Nawfal. Problem, Warakah will die shortly after that. Dia dah bagi penerangan. Seolah-olah Warakah ni Allah panjangkan umur. Dia dah tua dah buta dah. Orang Arab kalau zaman tu, kalau tua dia akan buta. Why? Agak-agak. Sini ada pakar mata ke? Apa salah orang tua dia akan buta? Kecil manis mungkin, tapi tak apa logik sebab dia tak makan banyak. Selaput mata, actually cataract.
Most probably diorang ada cataract je, tapi diorang tak ada cara nak selesaikan. Betul tak? So ramailah orang buta. Sebenarnya kemungkinan besar, sebagai doktor lah saya fikir, dan saya punya syekh pun cakap macam tu, most probably is cataract lah. Dan satu lagi masalah mereka ialah mereka kena parasite punya infestation. Dipanggil onchocerciasis. Budak medik mana? Tak. Good question actually. Onchocerciasis boleh kena siapa-siapa je. Siapa-siapa je lah. Betul juga. Good question. Tapi ramai orang buta dekat Arab disebabkan parasite lah. Dia dibawa oleh siapa? Tsetse fly lah. Ke luar-luar? Tak ingat. Tapi saya cakap semua kau pernah dengar kan? Pernah dengar je tapi tak ingat kan? Okey, tak apa. Wahyu pertama selesai. Waraqah bin Nawfal akan mati. Saya nak tanya, Waraqah ni ke Islam ke tidak? Islam. Guess what? Dia kan Hanif, okay? Sempat ke dia kata maka aku asyhadu alla ilaha illallah, majlis salam-salam semua? Tak ada. Dia garanti tak ada. Nak ceritanya, sahabat Nabi pun tanya soalan pasal ni. Waraqah ni ke Islam ke? Sebab dia jumpa Nabi sekejap, a few weeks after that dia mati. Tak sempat dia nak belajar apa-apa pun sebenarnya. Dia baru je cakap, kalau aku hidup waktu kau kena kacau dengan umat kau, dengan orang kau, aku akan tolong kau. So you know what, sahabat Nabi pun ada sikit-sikit gosip, Waraqah tu ke Islam ke? Menunjukkan bahawa mereka pun macam kita lah. Kan kita ada curiosity kita. Maka sahabat-sahabat cakap, Nabi akan cakap, bila Nabi dengar ada orang punya gosip-gosip ni, soalan ni, persoalan, Nabi akan cakap, don't talk about him. Jangan cakap pasal dia. Sebab wallah, aku nampak dia di antara dua jannah. Dia ada dua garden dalam garden tu. Sebab jannah means garden sebenarnya. Al-jannah, the garden, maknanya syurga. Jannah sebenarnya garden. Engkau ada jannah, aku pun jannah. Kalau saya ada garden, that's my jannah. Dalam Quran pun bukan semua jannah bermaksud al-jannah. Cuba cek balik. Okay, settle? So gosip-gosip memang wujud lah Wahyu kedua akan terjadi mengikut riwayat beberapa bulan, ikut riwayat lain beberapa hari. Maknanya ada gap tau daripada wahyu pertama dengan wahyu kedua. Apa masalah bila ada gap You bayangkan, Nabi Muhammad dia terkejut. Tiba-tiba Iqra' bismi rabbik. Kemudian jumpa Waraqah. It's all too fast. Jumpa Waraqah kata, engkau ni bukan orang biasa. Yang jumpa engkau itu malaikat. Ya Allah, benda ni, it is too much tau. So lepas jumpa Waraqah tu, Nabi diriwayatkan menunggu-nunggu mana malaikat tu lagi. Sebab bila dia datang 2-3 kali, barulah confirm, okay betul lah, tadi aku tak mimpi lah, ataupun aku tak gila. Kita faham tak? Nabi sendiri dia doubt. Dia tengah fikir betul ke? Sebab Waraqah pun dia bukan nak percaya 100%, tadi dia dengar lah. But still, you tahu tak, bila kita makin jauh daripada sesuatu, kita makin tak percaya pada perkara tu. Tahu tak? Try lah kahwin dengan satu orang, biar dia duduk dekat Amerika, you duduk sini. Lepas 5 tahun, you akan rasa you tak ada suami. Lepas setahun, lepas 2 tahun. Sebab apa? Akhirnya macam suami tu just nama suami. Adalah. Sebab tak jumpa. Tapi memang ada. Kat Amerika memang dia ada. Tapi sebab lama jauh kan. So Nabi pun lepas wahyu pertama, boleh jadi keyakinan dia agak besar, okay. Lama kelamaan dia mula doubt balik. Something wrong ni. Betul ke? Maka dia diriwayatkan akan jalan di jalan-jalan Madinah dalam keadaan macam mengharapkan sesuatu. Tak jumpa-jumpa lah, Jibril tak turun. Dan punyalah dia rasa something wrong. Dia akan pergi ke bukit-bukit tinggi. Ini korang mungkin terkejut lah saya cakap. Bukit, bukan bukit tinggi, bukit yang tinggi. Nabi mengaku tau. Dia cakap, aku nak hempas diri aku. Maknanya Nabi nak jatuhkan diri daripada dalam gaung tau.
dalam perkataan kita macam nak bunuh diri lah. Nanti kau cakap astagfirullah, mana boleh, kerana hukumnya ialah relax dulu, relax. Quran baru 5 ayat, baru solat belum wajib, puasa belum start, haji jauh sekali. You understand tak? Islam baru organik, baru slowly one after another layer. Nabi baru je jumpa Jibril yang dia sendiri tengah doubt. So dia kata baik matilah kot. Ini perkataan ulama lah Maknanya baik mati daripada stres ni. Apa tengah jadi? Apa tengah jadi? Maka dalam hadis riwayat, saya sebut tak tu, hadis riwayat Bukhari lah. Awak letak je lah B kat ujung tu, buat dalam kurungan Bukhari. Next time bila saya improve nota saya akan buat dalil-dalilnya lah. Ini Tirmizi, ini Bukhari, ini Ibnu Majah, so that you can check lah Hadis riwayat Bukhari, dia kata a few times aku akan nak cuba hempas diri, kemudian akan satu suara akan datang. Dia kata apa? Sesungguhnya engkau seorang messenger, engkau seorang rasul. Macam nak ingatkan dia lah. Kemudian Nabi rasa macam okey lah, rasa macam okey sikit, dia akan turun. And then benda tu akan berlaku beberapa kali lah. Dia punya stres lah. Alright. Dari Jibril, kalau ikut hadis ni. Dalam Nabi wandering around, dalam stres apa semua, tiba-tiba satu hari Nabi kata, aku dengar orang panggil nama aku bila aku tengah sorang-sorang. Bila aku tengok kiri, tengok depan, kiri, kanan, tak ada. Nabi tengok belakang pun tak ada. Barulah Nabi tengok mana? Atas. Betul tak bila orang panggil you tak terus tengok atas? Syakira, mana ada kan? Yelah, insting kita kiri, kanan, belakang dulu. Manusia, rupanya suara dari langit. Waktu itu Jibril akan datang dalam form dia yang asal. You kena faham, selama ini Nabi jumpa first time tu Jibril dalam keadaan lelaki, bukan dalam dia keadaan Jibril malaikat. Malaikat ni dia ada sayap. Dan jangan tanyalah dia macam mana, saya tak tahu. Tapi kita tahu dia besar. Yang kita tahu, antara kita tahu dia ada 600 sayap. Maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah, wallahualam, itulah kot. Yang kita tahu Jibril paling tinggilah kedudukan dia di antara semua malaikat. Yang kita tahu Jibril sangat besar, sebab Nabi kata, bila aku tengok dia dalam keadaan asal, aku cuba tengok dia hujung. Maknanya dia ni habis kat mana? Sebab dia besar. Dia kata aku tengok hujung ufuk tu kan, ufuk tu, horizon, sampai hujung dia masih dia lagi. Maknanya separuh bumi ni dia dah boleh makan gitulah. Kalau bumi tu bulat, seolah-olah Jibril boleh peluk bumi tu. Besar kan? Dan Jibril ini juga, untuk bagi you faham the magnitude of the story lah Jibril yang sama guna satu daripada sayap dia, dan dia akan pergi kat Nabi Lut punya kaum. Nabi Lut kata aku dah tak boleh buat apa dah, ada orang ni teruk, makin aku dakwah makin teruk apa semua. Nabi Lut dah serahkan pada Allah balik, aku dah tak boleh buat apa. Maka Allah akan datangkan dia punya Jibril. Tahu Jibril akan buat apa? Satu sayap dia je, dia korek tanah Nabi Lut punya family, yang punya kaum. Yes, dia bawa naik atas, dan atas dia punya atas sampaikan malaikat langit pertama boleh dengar ayam berkokok. Memang dah dekat lah ni. Kenapa ada ayam kokok ni? Sebab bukan semua malaikat tahu takdir, bukan semua malaikat tahu what's happening. Dia ada macam-macam ada kerja dia. So sekarang dia tengah buat kerja, Jibril tengah buat kerja, dia kata apa bunyi ni? Kemudian dia akan just hempas, dan manusia akan mati just instantaneously. Tak sempat fikir apa-apa lah. Itulah Jibril dengan satu. So bila dia datang dengan real form dia, memang menakutkan lah. First time Nabi tengok, Nabi kata aku sampai jatuh atas lutut aku. Faham tak? Lemah lutut ni, dia jatuh. Kemudian terus dia lari. Tak sempat cakap apa. Jibril tak cakap apa, Nabi tak cakap apa. Dia terus lari, dan macam biasa dia akan pergi pada isteri dia balik, Khadijah. Bila sampai Khadijah, dia akan cakap benda sama, selimutkan aku takut, apa. Masa itulah akan turun surah kedua, ataupun kumpulan ayat-ayat kedua. Ya ayyuhal muddathir qum fa anzir. Itu Muzammil. Qumil laila illa qalila comes later. Dia memang makiyah, tapi Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa anzir
wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Mengikut ulama, ayat ini menjadikan Nabi seorang rasul sebab ada arahan, bangun. Allah suruh buat kerja sekarang, kan? Mudaththir, yang berselimut, yang berkelubung ni, bangun, kum fa'anzir, now you start your work. Tadi tu Iqra tu dia baru jadi Nabi. Kan kita faham Nabi, dia punya tugas dia tak sebanyak ataupun tak sehebat Rasul secara umum lah. Maka sekarang ni Allah tengah cakap kat dia, now you are Rasul, bangun, you ada kerja. Maka startlah Nabi terpaksa berdakwah lah. Bukan saya kata terpaksa tu, bukan terpaksa yang kena tolak dia belakang tu, tapi now dia ada beban untuk berdakwah. So antara orang pertama yang dia akan dakwah, dia tak payah dakwah pun, Ali akan ikut dia. Sebab Ali kecil. Masa tu Ali berumur belasan tahun je. Ali ialah anak angkat Nabi sebenarnya. Walaupun dia anak saudara, dia sepupu Nabi, dia kecil. So Nabi jaga dia dekat rumah Nabi. So Ali memang Islam. Sebab logiknya kalau saya Islam, anak saya akan Islam tu. So isteri Nabi semua tak payah tanyalah, anak-anak Nabi semua automatik. So antara orang pertama di luar ialah Abu Bakar As-Siddiq. Bila Abu Bakar dapat aja revelation, apa yang Nabi cakap ni, apa dia akan buat? Dia akan terus dakwah pada kawan dia. Maknanya dia tak tunggu tau, nak tunggu diploma ke, betul tak? Kalau dalam bab kita ni, kita macam takut dah dakwah. Boleh ke dakwah kalau orang tanya macam mana, faham tak? Relax je, sebab dakwah kita ialah tauhid dulu. Senang saya nak bagi cadangan lah. Kalau kita risau, sebab dalam otak kita Islam ialah fiqh, usuluddin, Quran, sunnah. Quran ada pecahan pula tu, ada lebih kurang 30-80 ilmu, bahasa Arab, balaghah, saraf, nahu, faham tak? Kita dah fikir semua ni, mati kita jam lah. Siapa boleh dakwah? Kalau ada orang Islam bukan Islam tanya, kenapa kadang-kadang you panggil Banu Israel, kadang-kadang Bani Israel? Gigil lah kita sebab lepas tu, kenapa kadang-kadang Aba Bakrin, kadang-kadang Abu Bakrin? Juling mata kita. Relax ah. Bila tak tahu, cakap tak tahu. Okey tak? Adakah orang cakap, kalau kau tahu aku masuk Islam? Tak tahu aku tak masuk Islam pada muka kau. Ada tak orang macam tu? Tak ada, relax je. Kita semua manusia. Orang yang tanya, kalau dia ikhlas, you cakap you tak tahu, let me go ask my ustaz, tomorrow I come and tell you, dia akan respect you. Dia akan cakap apa? Islam memang agama ilmu. Bukan belasah je, semua orang tahu jawapan, tapi belasah. Engkau jawapan A, dia jawapan B, dia jawapan C. Tak. Kita agama ilmu. Yang mana I'm not sure I can go and ask my ustaz. Antara kesilapan pendakwah so-called orang Islam ni, dia cakap aku nak dakwah, tapi kalau dia tanya kenapa Nabi kahwin dengan budak-budak, kan Nabi kahwin dengan perempuan berumur 9 tahun, Aisyah tu, aku nak jawab apa? Kemudian lagi satu, kalau orang bukan Islam tanya pasal apa? Poligami, aku nak jawab apa? Sebab aku sendiri pun tak sokong. Aku sendiri macam tak setuju, faham tak? Akhirnya kita dengan orang Kristian tu kata, ya, I also don't agree lah. Kan aku pun tak agree. Macam mana orang kata, baik kau masuk Kristian. Gitulah pula kan. You know what? Ini semua bukan tools of dakwah. Tool of dakwah ialah la ilaha illallah. Okeylah, poligami kau ada masalah, okey tak apa, tak tepi. Kau ada masalah pencuri potong tangan, hudud tak puas hati kan, letak tepi, tak apa. First kali Tuhan kau ni ada anak First kali Tuhan ni kahwin ke? Faham tak? Soalan pertamanya ialah kita percaya Tuhan satu sahaja. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak ada anak dan dia tidak ada parents. So you know what? Tarik perbincangan balik kepada tauhid. Itu dakwah yang betul. Abu Bakar As-Siddiq, dia bukan cerita benda-benda fiqh yang kawan dia. Siapa akan masuk Islam? Osman ibnu Affan, Osman ibnu Maz'un, Talhah ibnu Ubaidillah, Zubair ibnu Awam. Saya buat senarai tak? Ada senarai kat situ. Abdurrahman ibnu Auf dan lain-lain. Baik. Antara pekerja yang bukan orang Quraisy lah nak ceritanya, yang masuk Islam ialah Abdullah ibnu Mas'ud, kerana dia orang Yaman asalnya. Abdullah ibnu Mas'ud.
Antara hamba-hamba yang akan masuk Islam ataupun bekas hamba lah, Zaid ibn Harithah, Bilal ibn Rabah, Khabbab dan Yasir, Sumayyah dan Ammar. Saya tak nak cerita yang lain semua tu. Saya nak cerita pasal Ammar ibn Abasa, sebab korang hampir pasti tak pernah dengar cerita ni. Ammar ibn Abasa, yang menarik pasal dia datang dari Yaman. Dia dengar cerita bahawa ada Nabi dekat Mekah. Dia jumpa Nabi SAW. Dia tanya Nabi, macam, apa tu Nabi? Apa yang kau ajar? Nabi akan cerita kat dia la ilaha illallah semua. Lepas dia akan bersyahadah. Dia kata, Nabi, aku nak duduk sini, nak tolong kau, nak tolong kau dakwah. Tapi Nabi cakap apa tau? Tak boleh, go back. Faham tak? Nabi tak ada geng pun sebenarnya tau. Nabi tak cukup orang sebenarnya. Tapi Nabi tahu SAW, kalau kau orang Yaman, tinggalkan family kau, duduk dekat ni tempat yang Quraisy penuh ni, diorang tak respect kau, engkau akan kena seksa punya. You know what? Balik. Tahu Nabi cakap apa? Benda ni agak menyedihkan lah. Kalau saya jadi Ammar ibn Abasa, saya akan sedih. Sebab saya mesti nak duduk sebelah Nabi saya. Best tau duduk dengan Nabi ni. Tapi Nabi kata no, go back. Yaman jauh. Nabi cakap apa pula tu? One day, bila kau dengar aku menang, kau cari aku balik. Wah, Masya Allah. Dan bila tahu Nabi akan menang tu? Madinah. Berapa tahun lagi? Boleh katakan 13 tahun lah. Nanti si Ammar ibn Abasa dah lama ni, bila dia dengar dia akan buat hijrah ke Madinah. Bila dia jumpa Nabi, dia tanya, Nabi, ingat tak aku? Nabi kata, engkau kan orang Yaman tu, yang dulu-dulu tu kan? Dia kata, betul, akulah dia. Nama aku Ammar ibn Abasa. Kemudian Ammar ibn Abasa akan tanya, Nabi, semayang macam mana? Sebab selama ni tak tahu semua ni, tak sampai kat dia. So, solat macam mana? Dan Nabi akan bagi hadis yang kita akan guna. Hadis tu riwayat Muslim. Apa dia? Waktu matahari baru nak naik, kau semayang. Bila matahari dah macam tu, kau jangan semayang, sebab dia tengah terbit di antara dua tanduk syaitan. Pernah dengar? Kan ada waktu-waktu haram semayang? Ni ada. Dia yang tanya, Nabi jawab. Kalau you check dalam Sahih Muslim, ada Ammar ibn Abasa. This is the man. Kemudian nanti bila matahari dah macam tu, dah sikit, dia zuhur. Nabi cakap lah, waktu untuk kau solat, kerana solat itu disaksikan oleh malaikat. Kemudian bila dah turun sikit, kau stop, kerana waktu itu neraka Jahanam tengah menyala-nyala. Bila? Yang nak dekat asar tu. Kan dekat asar kita tak semayang dah sebenarnya. Kemudian kau semayang asar, dia akan disaksikan oleh malaikat. Kemudian lepas asar, no more, sebab matahari tengah jatuh. Sebab dia akan jatuh ataupun dia akan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Don't pray waktu tu. Orang yang semayang waktu tu ialah orang yang sembah matahari je. Kalau korang tengok cerita Shah Rukh Khan tu, cerita apa? Yang ada gurukul tu, Mahabhatin kan? Dia ada Surya Namaskar. Memang dia respect matahari, perasan tak? Dia akan semayang waktu matahari tengah naik tu lah. Orang Islam tak semayang waktu tu. Itu semayang orang yang sembah matahari. Tak apa, itu cerita lain. Kalau tertinggal semayang subuh kan, tak sempat bangun pukul 6 tu, you bangun pukul 8.30 ke apa, bangun pukul 7.30, it's okay, boleh solat lah. Ataupun asar, kalau you tertinggal semayang zuhur, kemudian you semayang asar 4 rakaat, kan zuhur tak semayang lagi, you boleh semayang qada lah, ganti tu lepas tu lah. Okay. So just nak cakap kan, bila kita belajar hadis, dia macam dry kan. Kalau kita baca buku Sahih Bukhari, Muslim kan, imagine kalau semua nama tu you tahu sejarah dia. Best tak? Bila baca tu, oh ni Jabir ibn Abdullah, siapa? Dia lah orang yang Nabi main-main dengan dia. Nabi pernah tengok dia punya unta lambat, Nabi doakan unta dia, unta jadi laju. Bila dah laju, Nabi kata, Jabir, jual kat aku unta ni. Jual pula. Pernah dengar cerita ni? Kan saya dah cerita kat ni semalam tak ada. Jual pula. Nabi, lepas tu Jabir kata, tak payah jual lah, ambil lah Nabi. Sebab Nabi kan, ambil lah Nabi. Nabi kata, tak nak, jual. Tak apa, kau ambil free. Tak nak, aku tak nak free, bagi harga. Jabir tak nak cakap bagi harga, Nabi bagi harga, tapi harga ni rendah je. So can you imagine,
All this, kalau you baca hadis, dia jadi alive kan. Itu tujuan kita belajar sejarah macam ni lah. Kalau you nak tahu kan, dia punya extension of sirah Nabi ni ialah nanti sirah Abu Bakar As-Siddiq. Dia kahwin siapa, anak dia siapa, macam mana susah dia hidup, bla bla ya. Kemudian sirah Umar, kemudian Osman, kemudian Ali sebagai khalifah. Kemudian yang 10 dijamin syurga, sahabat-sahabat Nabi yang lain, Talha, semua tu. Sebagai contoh, Talha, pernah dengar Talha? Semua pernah dengar Talha? Tahu tak sebenarnya Talha lepas perang Uhud, dia dah tak boleh berperang dah sebenarnya. Sebab tangan sebelah dia lumpuh. Dia pertahankan Nabi sampai tangan sebelah dah lemah dia. Dia akan hidup dalam keadaan tangan dia tak kuat. Tapi dia akan join peperangan, tolong-tolong kawan-kawan dia lah. Dia tak mampu sebenarnya nak buat apa-apa. Kan real kan? Dan Talha ni akan dibunuh waktu perang Jamal nanti. Waktu dia di pihak Aisyah, Ali di pihak yang lain. So if we understand all this sikit demi sikit, baru agama kita ada warna sebenarnya. Sebab selama ni agama kita black and white. Memang membosankan sebenarnya. Sebab kita belajar apa? Apa rukun solat? Tak batal ke Imam Makkah? Sebab dia kat Makkah. Pening. Belajar hukum macam tu lah, pening. Saya katakan belajar sejarah. Understand siapa-siapa Nabi, siapa Abu Bakar, Umar. Memang best. Okay, dah. Membebel lama ni, dah tua kan. Okay, settle. Fasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, fasa dakwah kedua. Nabi dah cakap dengan Abu Bakar, Umar, Abu Bakar dengan kawan-kawan dia dah. Umar belum Islam, okey? Faham Umar masuk Islam lewat sikit after 5 years. Sebab Umar antara orang yang agak susah. Saja nak cakap kat you betapa susah je Umar ni. Dia antara orang yang seksa hamba dia. Hamba perempuan pula tu, Umar akan pukul hamba perempuan, suruh keluar Islam, keluar dari Islam. Nama perempuan tu Zinnirah kalau tak silap. Pukul. Lepas Umar dia lenguh tangan, dia duduk kejap. Selama ni aku dah pukul kau kan, tapi Umar akan duduk kejap sebab tengah lenguh tangan. Kan kalau duduk diam mungkin okey lah kan. Tapi Umar tak nak bagi dia happy sangat. Macam dia ingat, oh dah break dah ni. Okay, Umar nak habis ni, hari ni tak pukul lah. Umar cakap kat perempuan ni, kau jangan ingat aku break, aku nak habis hari ni aku nak rehat kejap, lepas ni aku sambung. Nak tunjukkan betapa dia tak suka ikut ajaran agama murtad ni lah. Pada mereka ni murtad lah ni. Kita ada Tuhan banyak ni, apa nak Tuhan satu? Murtad lah ni, tak ikut ajaran kami, nenek moyang. Bila Umar cakap, you know why I'm sitting, sekejap aku tengah lenguh ni, kejap lagi aku sambung. Perempuan tu jawab pula tu, hamba ni, dia kata apa? Tak, bukan kau yang rehat, Allah yang bagi aku rehat dengan cara bagi kau lenguh tangan, gitu lah. Oh, jawab juga ni. Akhirnya nanti Abu Bakar akan cari dia dan bebaskan dia ni. Abu Bakar akan bebaskan perempuan ni. Kita tahu tak Abu Bakar akan bebaskan Bilal? Itu sebahagian dari cerita sebenarnya. Abu Bakar akan bebaskan ramai orang, more than 10 people. Siapa yang sangkut apa-apa, Abu Bakar akan cari duit, bebaskan dia. Cari duit, bebaskan dia. Bila Abu Bakar nak bebaskan Bilal, lepas dia kena seksa macam-macam,
Dia tanya kat Umayyah yang seksa dia, berapa harga dia? Umayyah belasah satu harga lah. Abu Bakar balik rumah cari duit tu, bagi kat Umayyah. Masa dia berdapat duit tu, rupanya Umayyah main belasah je harga yang mahal. Faham tak? Kancil kau yang berumur 25 tahun tu, berapa harga dia? 40,000. Mana boleh kan? Harga dia 5,000, 4,000, 3,000 je. Kau belasah 40,000. Orang tu tak macam tak pandai, bagi balik pergi rumah nak cari 40,000. Nah, aku nak kancil kau yang dah tua tu. So bila Abu Bakar bagi harga Bilal, si Umayyah Ibn Khalaf dia macam macam bodohnya kau. Faham tak? Ini transaction yang stupid lah. Kau memang kena tipu dengan aku lah kan. So Abu Bakar tanya dia, kenapa? Kenapa kau macam gitu kan? Dia kata, Abu Bakar, kalau kau nak tahulah, ini mahal sangat sebenarnya untuk Bilal yang aku dah hancurkan dia. Kita faham tau, kulit dia semua dah rosak sebenarnya. Dan dia mungkin lepas dia akan mati pun. Memang ada sahabat Nabi waktu tu belum Islam. Dia kata, aku lalu masa Bilal tengah seksa, kan dia orang tak ada polis, faham tak? So Bilal ialah milik Umayyah, suka hati dia lah. You nak report kat siapa? So bila dia lalu, dia nampak Bilal kena seksa atas batu. Dia kata batu tu, kalau letak sekeping daging, daging tu akan masak. Daging akan masak. Letak atas batu sekejap, masak. So Bilal atas batu tu for days kot. Dan dia akan cakap, aku pelik sebab aku nampak Bilal hidup lagi lepas tu. Pada dia waktu dia lalu, Bilal akan mati ni kan, kejap lah ni, matilah kau. Tapi Bilal masih kuat, Masya Allah. Dan dia akan hidup bukan sekejap. Lepas Nabi Muhammad wafat, dia hidup lagi. Masya Allah. Kemudian Abu Bakar pun akan wafat, kalau tak silap Bilal hidup lagi, kalau tak silap saya. Okay. Bilal kahwin tak? Kahwin. Bilal kahwin. Cuma kita tak tahu sejarah anak-anak dia semualah. Orang tak nak kahwin dengan Bilal. Pernah dengar cerita? Bilal ni black lah. Orang Madinah ni bukan black gitu kan, dia orang Arab. Ada sekumpulan ini zaman Madinah ada sekumpulan family datang jumpa Nabi. Nabi, anak kita nak kahwin, perempuan, ada cukup umur lah kan, tolong carikan boy lah, nak kahwin kan pengantin. Nabi cakap, kahwin dengan Bilal. Diorang diam je. Diorang diam, diorang balik. Dia macam tak nak jawab Nabi. Dia balik, buat tak tahu je. Selang beberapa bulan mungkin, tak jumpa lagi pengantin lelakinya. Pasangan tak jumpa. Jumpa Nabi lagi. Nabi, ada tak ni? Kadang-kadang kita borak-borak, carilah anak aku tak kahwin lagi. Faham tak? Kita cakap gitu kan. Nabi, tengok-tengok Nabi, anak saya tak kahwin lagi ni. Dan Nabi kata, Bilal kan ada. Dia diam. Kali ketiga atau empat dia datang lagi, Nabi akan cakap, Bilal kan ada. Dia orang diam, tak nak, macam nak pergilah. Dan Nabi akan cakap apa? Huwa ahlul jannah. Bilal kan ada, kahwinkan Bilal, kahwinkan anak kau kepada Bilal, dia ahli jannah. Dia memang pada mata kau, dia memang tak ada apa-apa. Nabi faham semua ni. Nabi faham sangat psikologi manusia. Aku tahu kau rasa dia black, dia bekas hamba, semualah, semuanya benda down lah. Bukan orang Quraisy, bukan orang Arab pun, dia orang Ethiopia. But you know what? Huwa ahlul jannah. Kau tak nak ke simpan ahli jannah kat rumah kau macam tu lah. Mengikut riwayat, dia akan kahwinkan juga anak tu. Bila akan kahwin dengan perempuan yang Nabi suruh kahwinkan dah. Okay, settle. Waktu Nabi di Bukit Safa, bila Allah bagi suruh dia berdakwah lah, senang cerita ini tengah progress lah ni. Masa dekat Bukit Safa, Nabi cakap, okay, dengar baik-baik cerita ni Dia ada background semuanya. Orang Mekah kalau dia ada benda-benda SOS, benda yang sangat penting untuk macam perhatian, tahu tak? Dia tak boleh main jerit je. Dia ada password dia, keyword ataupun apa word lah, slogan dia lah. Dia tak boleh, Assalamualaikum, kita ada masalah ni, marilah sini. Sebab nak kumpulkan orang bukan senang. Everybody dengan unta dia, tahu tak? Kat rumah, kan dia slow pace sebenarnya. Dia boleh bayang, Mekah slow tau.
Bukan macam kita laju, lepas tu naik motor balik asrama, faham tak? Lepas tu cari makan, kita laju. Mekah punya pace very slow. So kita kata, pengumuman penting ni, marilah sini. Aku tengah menyusu, tahu tak? Tengah perah susu kambing, orang tu tengah suap rumput dekat unta dia. Betul tak? Macam slow, macam apa benda yang penting. So diorang ada satu apa yang dipanggil password lah. Kalau benda tu, sebab macam ni, kalau kita duk main Assalamualaikum, ada orang nak serang kita, apa macam tak clear, faham tak? Tak clear. So diorang ada satu word, kalau cakap maknanya belakang kita ni, sebab diorang kan lembah. Imagine kalau saya tengah jalan menuju ke Mekah, saya tengok ada tentera berkuda dalam 1,000 orang duduk macam nak serang kita. Saya masuk je Mekah, saya nak jerit apa, faham tak? Assalamualaikum, mari sini, aku nak cakap ni, faham tak? Ada benda, dia tak jadi. Dia ada satu slogan dia. So kalau ada serangan dari luar Mekah, dia punya slogan dia ialah Wa Subaha. Wa Subaha maksudnya macam, oi kawan-kawan, gitulah maksud dia. Tapi bila you sebut Wa Subaha, maksud dia emergency, now, urgent. Orang akan berkumpul, zop. Yang tak mampu berkumpul, dia akan suruh anak dia pergi, tengok dulu bapak tengah pakai kain ni, faham tak? Kau pergi tengok lah benda. Dia maknanya extremely important. Nabi dengan beraninya dia guna password ni, padahal tak ada pun orang nak serang. That's why kalau you perasan hadis tu, ayat pertama Nabi cakap apa? Percaya tak kalau aku kata, sebab dia dah guna password tu, Wa Subaha yang macam extremely important ni. Tapi percaya tak kalau aku kata di belakang ni ada tentera berkuda datang nak serang kita? Diorang secara unison dia cakap apa? Ya, sebab engkau Al-Amin, kami percaya kat engkau. Sebab memang dia punya password tu pun memang pasal tu. So they are all waiting lah ni, apa benda ni, apa yang penting sangat ni. And then Nabi kata, percaya tak kalau aku katakan aku diutuskan oleh Allah untuk bagi kamu peringatan tentang syurga dan neraka dan. Semua orang macam tenganga sebenarnya. Dia boleh bayang, diorang ni orang biasa-biasa, tak? Tiba-tiba syurga, neraka, utusan Allah, kan macam what's happening? Jadi kebanyakan orang kalau nak cakap sesuatu pun tak berani, sebab dia bukan Bani Hashim. Sebab Bani Hashim keturunan dia tinggi sikit daripada semua Quraisy. Respect lah, dia ni cucu Abdul Muttalib ni. Tapi yang berani siapa? Pakcik Nabi sendiri. Dalam orang lain tengah nganga, tengah tak sure kan what's happening, pakcik dia laju, Abu Lahab. Dia akan tahan dengan tangan dia ni. Dia cakap stop. Nabi nak start ceramah lah tu, nak start cakap lagi kan. Dia kata stop. Untuk ini aja engkau kumpulkan kami? Because we thought it was very important. Dia pun lari lah ni tadi. Untuk ini engkau kumpulkan kami. Dia kata apa? Tabban laka ya Muhammad. Pakcik ni kata, celakalah engkau Muhammad. Maknanya hancurlah engkau Muhammad. Auzubillah. Pakcik dia yang cakap. Nabi boleh kata, pakcik engkaulah celaka. Senang tak? Tak jadi, sebab itu pakcik tu. So itu yang mahal tu sebenarnya. Bila pakcik you sendiri, bila bapak you sendiri against you, not easy. Mengikut riwayat, Abu Lahab ni jahat. Dia akan pakai 2 tocang memang style dia gitu. Dia akan ikat rambut dulu tau. Orang Arab dulu dia tak malu nak ikat rambut macam tu. Maknanya sebab itu budaya dia. Itu lelaki dia memang ada tocang-tocang ni. Kan orang Chinese punya community, dia ada tocang satu belakang panjang-panjang, tak kisah kan. Dia style masing-masing. So dia ada 2 tocang tangan belakang. Dia akan ikut Nabi kat pasar-pasar waktu Nabi berdakwah, faham tak? Nabi cuba nak dakwah kat orang-orang kat pasar ni. Bila Nabi cakap something, dia kata jangan dengar cakap ni, dia gila. Imagine your own uncle. Bayangkan ceramah, saya ceramah ni, pakcik saya kat situ tunjuk muka kan. Muka macam saya, faham tak? Darah daging saya lah ni kan. Dia cakap jangan dengar cakap dia lah, dia ada problem lah. Mesti korang pun nak dengar tak nak dengar tak nak tu lah. Macam kacau kan, kacau. Nabi Muhammad dapat that kind of kesusahan. So this Abu Lahab kata, celaka Muhammad,
Nabi tak boleh jawab sebab ini pakcik dia sendiri. Ada satu lagi masalah. Ini ialah dia punya besan rupanya. Abu Lahab besan Nabi, tahu tak? Besan. Betul ke besan? Anak aku kahwin dengan engkau, kita berbesan. Yes. Sebab dua anak Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, kahwin dengan Utbah dan Utaibah daripada anak-anak Abu Lahab sebenarnya. Abu Lahab punya anak. Diorang kan kahwin macam tu je, family kan, sepupu semua. So sebenarnya dua anak Nabi perempuan kahwin dengan dua anak lelaki dia. So ini semua dia macam mengunci mulut, faham tak? Tapi you know what, Nabi mungkin terkunci mulut dia, susah nak jawab, ini saudara, ni pakcik, ini besan, bla bla bla. Tapi Allah tak terkunci mulut dia. Allah tak suka situasi ni berlaku. Kau celakakan Nabi aku, the best of men, betul tak? Kau selamba celakakan, Allah akan celakakan dia siap-siap. Sebab itu Abu Lahab akan termaktub dalam Quran nama dia. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah kata celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kemudian Allah akan cakap apa? Sayasla naran zata lahab. Kami akan masukkan kau ni ke dalam api yang menyala-nyala. Guna perkataan lahab daripada nama dia tu. Allah guna dalam Quran juga nak kata kau lahab sangat kan? Ni dia lahab kau. Sebab Abu Lahab dipanggil lahab Abu Lahab sebab dia handsome. Saya dengar cerita kan? Saya dah cerita semalam abang mungkin tak datang. Abu Lahab dipanggil Abu Lahab sebab dia handsome. Handsome menyala lah. Kalau kita handsome gila, handsome kemerah-merahan bagi setengah orang. Handsome means kemerah-merahan. Ada setengah orang tall, dark and handsome. Pada dia dark is handsome, tahu tak? Ikutlah budaya mana. So pada orang Arab, kalau handsome menyala-nyala tu handsome. So itu dipanggil Abu Handsome ataupun Abu Menyala. Abu Lahab orang yang handsome, smart. So Allah kata kau handsome sangat ke? Macam itulah soalan kita You know what? I will put you in the neraka yang menyala-nyala. Okay. Itulah dia asbabun nuzul tabbat yada Abi Lahab wa tab. Any question? Tak ada? Ya, yeah, yeah. Khabab okay, dah tulis. Try. Dia memang dari kecil-kecil dia berkawan itulah. Diorang memang family itulah. Semua orang Quraisy. So macam mana berkawan tu saya tak pernah lah dapat terbaca specifically start kawan macam mana. Yang kita tahu dia memang dari muda dah berkawan. Umur dia dekat lah. Beza 2 tahun setengah je. Nabi dengan Abu Bakar beza 2 tahun setengah saja. Macam mana kita nak ingat? Nabi mati umur 63, Abu Bakar mati tahun 63, umur 63. Pemerintahan dia 2 tahun setengah je. So beza dia memang 2 tahun setengah lah, senang. Siapa yang bagi ceramah lain kat luar tu? Ini kita check ya. Ini mesti Peter nak kacau sekejap sekejap Ini kacau orang lain. Siapa ceramah lain kat sini? Dia dah macam 2 ceramah lah. Peter. Suara Peter. Hey. Betul. Tutup sampai. Dia dah tak dengar cakap saya dah. Dia dengar cakap Peter je. Just kidding lah. Okay, bye. So I shouldn't Shouldn't tell him. Okay, slow sikit Kesian Peter malu. Okay, sambung. Khabab. Sister pernah dengar cerita Khabab ke? Tak pernah. Ada satu hadis Ini pasal siksaan Ada satu hadis. Kita kalau baca hadis saja, kita kadang-kadang garu kepala tau, like what's happening. Okay. Satu hadis cakap macam ni tau. Seorang lelaki jumpa Nabi. Nabi tengah duduk dekat Kaabah macam ni. Kaabah ni diorang suka lepak-lepak. Ini memang tempat lepak lah. Datang seorang lelaki dan dia dah kena seksa dengan teruk sebenarnya. One of the hamba. Nama dia Khabab lah. Dia jumpa Nabi. Dia kata, ila mata ya Rasulullah.
Sampai bila wahai Nabi? Dia kata angkatlah tangan doa kepada Allah. Stop all this. Sebab dia nak kena seksa dengan teruk. Tengoklah Bilal, Khabbab, Ammar ibn Yasir dengan family dia kan. Seksaan teruk. Dah lah Nabi, faham tak? Ila mata, sampai bila Nabi? Khabbab mencakap. Nabi waktu dia tengah sandar ni, dia akan bangun. Maknanya dia akan duduk sit straight lah. Dan dia akan cakap, kamu ini kaum yang tidak bersabar. You dengar je hadis ni. Sebab dulu ada kaum yang, ada orang yang kerana iman, dia digergaji dari kepala dia sampai terputus dua. Ini kisah apa tahu? Kisah Ashabul Ukhdud. Kisah The Boy and the King tu. Hadis sahih. Nanti you tulis je lah. Nanti you cari Ashabul Ukhdud. Tengok surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj, dia ada di tafsir dia. So dulu ada orang sampai gergaji tau sebab iman. Kau masih hidup. Macam itulah. Dan dulu ada orang yang dia guna sikat besi. Dan dia akan sikat kulit dia ni dengan daging dia. So daging dia akan pisah dari tulang, faham tak? Dia akan sikat. Koyak lah tu daging je sikat. Nak seksa ni sebab apa? La ilaha illallah. Dan satu hari nanti Nabi cakap, seorang perempuan akan bawa ternakan dia. Dia boleh jalan daripada Sana'a ke Hadramaut. Sebenarnya itu satu route masa itu memang tempat pirate lah. Itu memang tempat lanun, faham tak? Tak ada orang berani. Lelaki pun tak berani jalan kat situ seorang-seorang. Tapi perempuan boleh jalan, bawa dia punya flock ni, dia punya binatang ternakan dari Sana'a ke Hadramaut. Tak takut apa pun kecuali takut dengan Allah dan dia sebut dan binatang buas. Binatang buas memang tak boleh kontrol kan. So ada risau pasal binatang buas je, tapi tak takut dengan manusia. Nak ceritanya Nabi nak cakap satu hari Islam akan sampai ke Yaman tau. Korang ni tak sabar. Kita pause kejap. Kesian tak orang yang komplain tu? Saya nak tanya, yang komplain tu kan dia beriman, betul tak? Dia tengah susah, tahu tak? You tahu tak dia ni kena apa sebenarnya? Apa seksaan dia ni, si Khabbab ni? Dia kena besi panas every day. Di kepala, di badan. Tahu kenapa? Kerja dia ialah dia tukang besi. Tapi dia hamba. Maknanya kedai tukang besi tu, kedai besi tu ialah milik si Ummu Anmar, dia punya bos, perempuan. Ummu Anmar ni bila dapat tahu je, dia ni Khabbab cerita, waktu aku tengah kerja besi tu, macam biasa aku masuk Islam tapi aku senyap-senyap, tak cakap orang. Satu hari aku tengah buat kerja Ummu Anmar. Anmar, Ain Nun Mim Alif Ra, aku tak silap. Ummu Anmar tengah buat kerja besi macam biasa, tiba-tiba jadi gelap. Bila aku tengok atas, asal Ummu Anmar punya adik-beradik kat sini. Ummu Anmar perempuan, dia hantar adik-beradik lelaki dia. Tiba-tiba I'm surrounded by them. The next thing aku ingat ialah aku dah berdarah dah badan aku semua. Maknanya dia orang dah belasah dia. Jadi aku tahu bahawa dia orang tahu aku dah masuk Islam lah tu. Sebab tu dia pukul aku free-free gitu. Selama ni aku manager lah ni, manager kedai ni. Tapi sekarang kena pukul. So, dan start daripada itu Ummu Anmar akan datang bila-bila dia nak. Ini kedai dia kan, ni kan hamba dia. Dia akan sangkung dekat-dekat dengan orang tu tengah buat kerja. Kan kalau kerja bersih masih ada panas kan, masih ada api untuk cairkan besi. So dia akan ambil sebahagian daripada besi yang tengah panas tu menyala, dia akan cucuk ataupun bakar badan dia bila mana-mana dia nak, suka hati dia lah. Dan dia akan jerit Allah. Dia tak boleh buat apa, dia hamba kan. Dan Nabi pernah lalu, Nabi akan cakap semua, ya Allah, balaslah orang yang buat kepada dia ni macam mana dia buat ni. So saya nak tanya, kesian tak kat dia ni? Kesian. Tapi Nabi jawab macam mana? Kamu orang tak sabar. Kan dia macam tak ngam kan jawapan dia. I give you the whole story, baru you akan perasan apa ngam tak ngam. Waktu jadi itu memang kita mungkin rasa sampai hati Nabi cakap macam tu Guess what? Si Khabbab ni akan bebas nanti. Lepas kena teruk lah. Sebab nanti zaman Umar akan tanya kat Khabbab, cerita sikit kau kena dulu macam mana. Dia tak payah buka mulut pun, dia angkat baju dia je tunjuk kat Umar. Umar tengok pun macam tak nak tengok. Dia kata aku tak pernah tengok lah orang luka macam ni. Maknanya dia dah kena banyak sangat. Entah apa-apa tak badan dia. Mungkin ada tulang yang nampak sikit ke, faham tak? Allahu'alam. Sangat teruk lah nak ceritanya.
So Umar kata, aku tak pernah tengok macam ni punya teruk dia kena, tapi dia hidup lagi. Nanti Abu Bakar bila dia jadi khalifah, dia akan bagi pencen kepada semua orang. Semua macam bekas sahabat-sahabat Nabi akan dapat pencen gitulah setiap bulan. Tapi Umar dia akan tukar sikit. Dia bagi pencen, tapi dia akan buat stratification. Umar dia akan bagi ikut seniority. So lagi senior lagi mahal lah duitnya. Akhirnya si Khabbab antara orang masuk Islam awal. Umar pun grade B. Dia sendiri grade B, faham tak? Sebab dia masuk Islam lewat sikit. So Khabbab akan dapat duit banyak daripada pencen dia. Lama-lama Khabbab akan kaya. Dia berniaga apa semua. Punya kaya, punya cukup duitnya dia, ni rumah dia, dia akan ada baitul mal kecil tepi rumah dia. Dia punya baitul mal. Tahu dia buat apa? Letak je dia, letak tepung, letak date, letak roti. Siapa nak ambil datang buka pintu ambil je. Tak payah isi borang punya. Bila dia dah tak cukup, dia akan replenish. Nak cakap punya duitnya cukup lah. Anak dia ramai, dia happy lah ni. Masa dia sakit, Nabi dah tak ada tau ni Ni zaman-zaman Umar ni. Masa dia sakit, dia akan menangis. Anak dia tanya, bapak kenapa nangis? Engkau kan sahabat Nabi kan? Nabi kan redha dengan kau waktu dia mati kan? You're a nice person, you tolong Nabi berperang dan sebagainya. Cakap bukan, dia kata. Waktu Nabi ada, dia redha dengan aku. Tapi kau tengoklah hidup aku sekarang ni. Semua orang yang aku berjuang sama-sama dengan dia dah mati katanya. Antaranya apa? Yasir Sumayyah. Tahu Yasir kenapa? Diikat di antara dua kuda, dan kuda tu akan dipukul. Lari kuda tu. Dua kuda yang bertentangan. Cabutlah apa yang tercabut. Mati dia. Sumayyah akan kena sula tau oleh Abu Jahal.